أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita berada di tengah-tengah ayat 197 surah Al-Baqarah, di mana sambungan daripada bicara kita berkenaan dengan satu ibadah, salah satu daripada rukun Islam, iaitu ibadat haji. Dalam ayat sebelum daripada ini kita dah bicarakan yang mana Allah Ta'ala melarang bila seseorang itu melakukan ibadat haji. Allah Ta'ala melarang seseorang itu antaranya ialah rafath, yang keduanya fusuk, dan yang ketiganya jidal. Itu tiga perkara yang Allah Ta'ala larang apabila seseorang berihram dengan ihram haji ataupun ihram umrah. Kemudian wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan akan barang apa yang kamu kerjakan daripada kebajikan itu nescaya diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala, maka membalas ia Allah akan kamu dengannya, dengan apa yang kamu kerja daripada kebaikan, sama ada kebaikan tu besar ataupun kecil, semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kemudian sambungan pada malam ini dimulakan dengan asbabun nuzul. Kenapa ayat yang kita nak baca malam ini diturunkan oleh Allah Ta'ala dan turun pada ahli Yaman, dan adalah mereka itu, ahli Yaman tu, pergi haji dengan tiada bawa bekal, tawakal atas manusia sahaja. Asal ceritanya berlaku daripada orang Yaman yang datang ke bumi Makkah nak buat ibadat haji, tapi tak bawa bekalan apa-apa.
dengan harapan bila nak pergi buat ibadat mestilah orang akan tolong. Kalau tak ada makanan, orang tengok kita tak ada makanan, orang silakan kita untuk makan. Orang tengok kita tak ada tempat untuk duduk berteduh, orang yang ada tempat untuk berteduh panggil, ajak kita duduk sekali. Itu asal cerita dia. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada orang yang nak pergi buat haji ni, kata Allah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ambil bekal oleh kamu bagi musafir kamu. Tak salah pun sebelum nak pergi ke Mekah buat haji ataupun buat umrah, tak salah pun kalau kita standby bekal-bekal yang perlu untuk kita guna di sana. Ada orang-orang dulu ni, orang-orang tua dulu, kadang-kadang budu tempoyak ni bawa lagi. Orang-orang tua dululah. Padahal budu sana pun ada jual. Orang muda bawa Maggi sana pun ada jual. Cuma nak sebutnya bawa bekalan. Tak salah pun dan tak menafikan tawakal pun pada Allah Ta'ala. Perbuatan zahir, Allah Ta'ala suruh kita bersiap dengan apa yang kita perlu untuk hidup di sana. Tambah-tambah musafir dulu tak sama dengan musafir sekarang. Musafir sekarang 9 jam, 10 jam sampai dah. Adapun musafir dulu boleh jadi naik perahu, naik kapal besar tu boleh jadi makan masa berbulan untuk sampai. Jadi mestilah bekalan yang diperlukan lebih banyak. Zaman sekarang ada hotel dah, disediakan makan, nak full board, bayar full board. Ada breakfastnya, ada lunchnya, ada dinnernya, siap. Cuma nak sebutnya, apa yang diperlukan oleh kita selama nak mengerjakan ibadat haji, diperintah oleh Allah Ta'ala supaya kita sediakan dia. Jangan pula bila pergi ke sana duk meminta-minta dengan orang. Tengok orang ada bawa bekal tu, kita nak tumpang-tumpang, keneng-keneng orang KL panggil dia. Keneng-keneng, buat muka tak malu. Tengok orang bawa bekal, orang buka bekal, orang makan bekal, kita pun keneng-keneng, buat muka tak malu nak makan sekali. Kita tak bawa apa, bawa baju je. Tu agama tak ajar, bawa lah bekal. Benda tak salah. Jadi kata Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا, ambil bekal oleh kamu bagi musafir kamu. Tapi bila mana Allah Ta'ala bercakap tentang bekal yang berbentuk hissi, yang berbentuk material, bekal yang berbentuk nampak benda ni, maka Allah Ta'ala kaitkan dengan bekal yang maknawi. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah. Tu tengok tuan kait lah. Macam dalam ayat tentang pakaian, bila mana Allah Ta'ala sebut anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Tu Allah Ta'ala sebut, kami turunkan kepada kamu pakaian. Antara jenis pakaian tu risha. Risha ni maknanya pakaian-pakaian yang jadi hiasan. Rish ni asalnya bulu. Maknanya pakaian-pakaian yang jadi hiasan. Bila mana Allah Ta'ala bercakap tentang pakaian yang berbentuk hissi, yang berbentuk material, benda yang kita boleh bubuh di badan kita, Allah Ta'ala akan kait terus. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Dia tak bercakap satu janib. Dia tak bercakap satu angle ataupun satu sisi, tidak Allah Ta'ala ni. Bila dia sebut je bab hissi, angle
material, angle duniawi ataupun sisi yang berbentuk kebendaan, maka Allah Ta'ala akan kait satu lagi sisi yang lebih penting yang kau perlu ambil berat, ialah libasut taqwa dzalika khair. Dalam ayat tu pun sama dengan ayat ni. Allah Ta'ala beritahu pakaian taqwa itu jauh lebih baik. Sama dengan ayat ni. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dalam kau persiapkan bekal-bekal yang kau nak guna sepanjang kau duduk di bumi Makkah buat ibadat haji tu, jangan lupa berbekal sekali dengan bekal takwa kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam ayat tadi, dalam bab kamu nak berpakaian tu, sertakan sekali di situ ketakwaannya. Jangan pandai-pandai tengok pakaian di kedai ikut tunjuk, ikut nak. Tak kira betul tak betul, tepat tak tepat dengan sisi syarak. Berasa nak pakai seluar pendek lah, baju singkat lah, lengan pendek lah bagi perempuan. Ketat pun ketat lah, sebab apa? Cantik dan lawa. Tak boleh. Dalam mengambil pakaian yang hissi, sertakan sekali pakaian taqwa. Itu istishab dipanggil. Al-istishab. Istishabut taqwa. Dalam kita mengambil sesuatu yang berbentuk duniawi pada zahirnya, tapi berserta dengan taqwa. Pakai pakaian yang berserta dengan taqwa pasti akan menutup aurat. Ciri-cirinya menepati apa yang digariskan di sisi syarak. Begitulah juga bekal yang kita bawa untuk ke Mekah. Tidak menjadi satu kelalaian pada kita. Depan nanti dia cerita nanti. Allah Ta'ala tak kata salah pun kalau kita nak bawa benda pergi ke Mekah, nak meniaga sekalipun. Tak salah. Depan nanti ada ayat dia. Cuma nak sebut sini dulu. Bila mana Allah Ta'ala bercakap tentang bekal duniawi ataupun material, maka Allah Ta'ala sertakan bekal yang lebih penting bagi kamu, ialah taqwa pada Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Maka bahawasanya sebaik-baik bekal itu taqwa kepada Allah. Apa makna taqwa? Takut akan Allah dengan mengerja taat, bekal bagi perjalanan dunia dan akhirat. Dunia pun perlu pada takwa. Takwa ni maknanya duduk dalam keadaan beringat, takut pada Allah tu jadi benteng kita. Takut pada neraka Allah, takut pada dosa-dosa, jadi benteng daripada kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tu dipanggil takwa. Kita duduk dalam keadaan nak buat sesuatu, kira-kira kita dosa ke tak dosa ni, syurga ke neraka ni. Tu kalau perkiraan kita dosa, pahala, syurga, neraka, tu maknanya takwa jadi benteng daripada kita nak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat tu, wattaquni ya ulil albab. Wattaquni itu kalau orang ngaji bahasa Arab, kenapa pula fa'il bagi bawah ni? Fa'il tak ada bagi bawah. Tapi kenapa wattaquni ya ulil albab? Orang ngaji lughah dia tahu sini ada hazaf satu dhamir, dia panggil wattaquni, asalnya ada ya sebutir. Dia buang situ. Asalnya takutlah oleh kamu akan daku. Terjemah pula itu. Takutlah oleh kamu akan daku. Kan ada daku tu. Itu terjemahan kepada ya dhamir yang dibuang di dalam ayat tu. Wattaquni ya ulil albab, dan takut oleh kamu akan daku. Takut tu cara macam mana? Dengan ikut suruh tegahku, suruhanku dan tegahanku. Maknanya jadikan azabku, jadikan ancamanku, seksaku sebagai wiqayah, sebagai penghalang, pendinding kamu daripada kamu melakukan perkara yang menyalahi kehendak aku. Maknanya nak buat sesuatu, ingat pada azab seksa yang Allah Ta'ala janji. Lepas daripada mati, kalau aku tak tutup aurat ni macam mana lah jadi? Kalau aku makan riba ni macam mana lah jadi?
Kalau aku ambil rasuah ni macam mana jadi? Kalau aku tak tutup aurat ni macam mana jadi? Tu perkiraan tu dipanggil perkiraan yang apa? Yang bersifat ketakwaan pada Allah Taala. Kalau aku tak semayang macam manalah selepas daripada mati? Masalakakum fi saqar. Kenapa hari ni kamu ada dalam neraka saqar ni? Tu ditanya kepada orang-orang yang dihumban masuk dalam neraka saqar. Masalakakum fi saqar. Kenapa hari ni mu ada dalam neraka saqar ni? Dia jawab, qalu lam naku minal musallin. Jawab mereka, kami dulu tak semayang. Tu yang punca duduk dalam neraka saqar. Cukup satu fardu. Kalau kita tak semayang satu fardu dan tak taubat pada Allah Ta'ala, dah layak untuk duduk dalam saqar. Lepas tu kalau orang jenis tak semayang banyak, tak ada takwa, tak ada lah peringatan dia. Tapi orang yang ada takwa, beringat tiap-tiap masa. Aku tak semayang lagi ni, duk kalut dengan kerja. Tu cepat-cepat buat kerja, nak semayang. Paling-paling tidak pun sebelum habis masa, habis waktu, semayang. Sebab apa? Bimbang, takut-takut diseksa oleh Allah Ta'ala selepas daripada kematian. Tu dipanggil takwa. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, wattaquni ya ulil albab. Dan takut oleh kamu akan daku dengan ikut suruh tegahku. Suruhanku buat, tegahanku tinggal. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya ulil albab, hai segala orang yang mempunyai akal. Ini orang bijak pandai. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini orang nak berniaga, nak pergi ke Mekah, dia ada satu niat lain, bukan nak buat haji saja. Sebab 40 hari dia kata lama, kita bawa lah, dia kata barang-barang sikit berniaga sana, barang-barang daripada Malay ni. Daripada Malaya kan, daripada Semenanjung Malaysia ni, kita bawa lah sikit-sikit mah daripada Malaysia kau, kita pergi jual di sana. Kita bawa baju-baju kau, tudung-tudung kau daripada Malaysia ni, batik-batik kau, pergi jual di sana. Tengok Tuhan sebut, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tiada atas kamu itu dosa. Maknanya tak salah. Tak salah. Cuma kita tengok perincian dia nanti. Tiada atas kamu itu dosa. Maknanya tidak salah. Bahawa kamu tuntut akan kurnia rezeki. Kurnia tu dia hurai dengan makna rezeki. Kurnia tu asalnya umum dengan makna pemberian daripada Allah Ta'ala. Itu terjemahan daripada fadlun. Dzalika fadlullah. Itu adalah anugerah daripada Allah. Pemberian daripada Allah. Sini dia nak fokus kepada rezeki lah. Pergi ke Mekah nak berniaga kan. Tiada atas kamu itu dosa, maknanya tidak salah bahawa kamu tuntut akan dunia, akan kurnia, yakni pemberian. Apa jenis kurnia pemberian di sini? Rezeki daripada Tuhan kamu. Macam mana tuntut kurnia rezeki daripada Tuhan kamu tu? Dengan tu dia panggil tafsir. Dengan tijarah. Dia berbuharap sebutir, lepas tu dia terjemah berniaga pada dalam haji, yakni ketika melakukan ibadat haji. Allah Ta'ala kata tak salah. Maknanya kalau tahun ni tuan-tuan terpilih untuk pergi haji, bawa barang niaga sekali. Tapi tengoklah perincian ulama. Kalau ikut Izzuddin bin Abdussalam, bagi dia, kalau kita pergi ke Mekah nak buat ibadat haji, bercampur dengan niat nak niaga. Ni di sisi Izzuddin bin Abdussalam. Maka dia kata tak dapat pahala daripada haji tu. Tak dapat pahala bagi dia. Haji sah. Bila cukup rukun haji sah lah. Bila cukup syarat pada rukun haji tu sah lah. Cuma dari segi pahala tak dapat pada sisi Izzuddin bin Abdussalam. Lepas tu dia ambil dalil daripada mana? Dah Allah Ta'ala kata laisa alaikum junahun, tak menjadi satu kesalahan pada kamu
Kamu pergi ke sana tu nak cari rezeki sambil-sambil, nak meniaga sambil-sambil. Lepas tu ambil dalil daripada mana? Kan canggah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Ada, dia kata ada ayat lain lagi. Ayat mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada kamu tu untuk beribadat kepada Allah illa liya'budullah, kecuali yang kita. Dan tidak diperintahkan kepada kamu tu kecuali untuk beribadat kepada Allah dalam keadaan macam mana? Mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau pergi ke Mekah daripada rumah lagi plan dah ni, nak pergi buat haji tu sambil-sambil bawa kain batik ni. Nak jual kain batik lah, kan campur dua tu. Bukankah di situ dah mensyirikkan? Syirik sini bukan syirik akidah, syirik khafi. Bukankah di sana bersyarikat dah antara nak beribadat pada Allah Ta'ala dengan nak meniaga? Sedangkan dalam ayat yang lain, ayat yang saya bacakan tadi itu, Allah Ta'ala suruh beribadat pada dia dalam keadaan mukhlisina lahuddin, betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau dah bersyarikat antara nak buat haji dengan nak meniaga, maknanya tak ikhlas dah lah, berkongsi dah tujuan ibadat tu dengan tujuan meniaga. Tu di sisi Izzuddin bin Abdissalam. Tapi di sisi orang lain pula, di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami kata tak ada apa, tak ada masalah. Allah Ta'ala sendiri pun sebut laisa alaikum junahun, tak menjadi satu kesalahan. Habis tu kalau ada niat nak pergi meniaga pun ada, nak pergi buat haji pun ada. Dia kata ayat lain kan ada, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada sikit boleh sikit, ada banyak boleh banyak. Tu ulama bijak-bijak lah kau. Adapun di sisi Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali kata tengok dia niat nak pergi buat haji dengan niat nak meniaga ni macam mana niat dia. Kata Imam Ghazali, kalau dia niat nak meniaga dan niat nak buat haji tu 50-50, maka dia kata ibadat tu jadi tak ada pahala. Idza tanaqadha tasaqata. Tu kaedah dia. Apabila berlaku pertembungan antara nak buat ibadat dengan dunia, maka tasaqata, jatuh, hilanglah pahala daripada sisi ibadah. Kalaulah lebih pada meniaga daripada nak buat haji, yang tu memang tak ada. Kalau lebih pada nak buat ibadat banding dengan nak meniaga 60%, 40%, 60 nak buat ibadat, 40 nak meniaga. Dapatlah Imam Ghazali kata yang 40 tu, yang 60 tu untuk buat ibadat. Kalau 70 nak buat ibadat, dapatlah 70% daripada dia nak buat ibadat haji tu pahalanya. Adapun 30% yang berbentuk duniawi tu tak dapat apa-apa. Tu pendapat ulama tentang apa? Tentang nak meniaga ketika buat ibadat haji. Tak boleh larang. Sebab apa? Allah Ta'ala benarkan. Jangan pula orang nak pergi buat haji dia kata aku ni pergi buat haji sambil-sambil nak meniaga ni. Jangan kata mu ni tak ikhlas nak pergi buat ibadat haji nak meniaga. Jangan, ayat Quran ada ni. Cuma kita sebut pada dia bimbang, takut-takut. Kita orang awam ni bila nak buat ibadat haji, dah lah ibadat haji bukan murah kos dia. Mau 10, 15, 20 ribu kau sekarang ni nak pergi buat haji dan nak buat haji. Lepas tu dah lah habis duit 20 ribu katakanlah. Tak rasa rugi kau kalau pergi tu 40 hari, duit habis, tinggal anak bini di Malaysia ni, pahala tak ada. Lepas tu nak pergi pula tak tahu bila lah pula. Dah lah haji tu haji mula-mula. Tu kalau haji mula-mula tu tak payahlah ada niat lain selain daripada nak buat ibadat haji. Tapi kalau haji yang kedua dah haji sunat dah, yang tu tak apalah.
nak masuk meniaga sikit-sikit, nak jual apa? Nak jual serunding. Contoh ada ke tuan-tuan? Jual serunding. Sana kan orang tak ada serunding lah. Nak jual serunding, bawa serunding daripada Malaysia ni contohnya. Bolehlah. Haji yang kedua tu sunat dah. Adapun haji yang pertama ni haji yang wajib. So jangan kita cacatkan pahala haji kita yang wajib tu dengan perniagaan ataupun keuntungan duniawi. Sebab kita tak tahu kita boleh pergi lagi ataupun tak ada kesempatan dah pada kita. Baik. Cuma nak kata tak boleh berniaga, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala benarkan. Allah Ta'ala kata tak menjadi satu kesalahan. Supaya perkara yang Allah Ta'ala halalkan lah, tak boleh kita nak haramkan. Kita nak haramkan sebab apa? Kita tengok haiwan apa? Contohnya ayam kampung, ayam dulu-dulu kan. Ayam kampung, orang bela ayam kampung. Dulu. Zaman-zaman orang tak ada tandas dulu, orang-orang kampung dulu kan. Bila ayam kampung ni dia duk makan apa? Duk makan najis manusia lah. Manusia pun pada masa tu tandas pun tak berapa nak ada lagi. Tandas pun luar daripada rumah lagi. Tuan-tuan tak sempat oleh hadirin. Tuan-tuan kan orang moden, Kuala Lumpur kan tuan-tuan ni. Orang bandaraya kan tuan-tuan. Kalau duduk di kampung-kampung dulu-dulu mana ada tandas dalam rumah dulu. Tandas luar rumah. Lepas tu nak pergi keluar rumah. Kalau malam-malam macam mana agaknya tuan-tuan? Tak pergilah awak dia, lampu tak ada. Pelita je ada. Lilin pun tak ada lagi masa tu. Pelita ada. Saya orang lama umur 70 tuan-tuan. Sempat zaman tu. Baik. Cuma nak sebutnya ayam kampung yang dilepas tu itulah antara makanan dia. Jadi ada orang yang dia tengok ayam kampung ni makan najis-najis manusia ni, tak lalu aku nak makan. Tak boleh dia nak kata haram makan ayam ni. Tak boleh. Sebab apa? Halal. Cuma pada dia, pada liur dia, pada selera dia, dia tak boleh makan. So untuk dia cukup lah. Dia tak boleh nak mengharamkan pada orang lain untuk tak makan juga. Sebab benda tersebut halal. Walaupun makanan dia dan tak menjadi apa? Bukannya makanan dia dimakan itulah juga yang menempel-nempel di isi dia. Tidak. Duduk dalam perut dia lah apa yang dia makan tu. Keluarlah dengan perut dia tu sekali. Tak ada apa-apa pun daging dia tu. Kaki dia pun tak ada apa. Cuma nak sebutnya ialah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala tak boleh mudah-mudah untuk kita haramkan sebab kita merubah hukum Allah. Begitulah kalau ada orang kata dia nak pergi ke Mekah dalam masa yang sama dia nak berniaga, jangan kita larang dengan kita mengatakan haram membuat benda ni, habislah pahala hajimu. Tidak. Sebab apa? Allah Ta'ala kata laisa alaikum junah, tak menjadi satu kesalahan, tidak menjadi satu dosa untuk seseorang tu pergi mencari rezeki dalam masa yang sama dia nak mengerjakan ibadat haji. Cuma saya sebut tadilah, bimbang-bimbanglah kita orang awam ni, niat kita duduk dalam ibadat tu pun banyak tak ikhlas daripada ikhlas. Jadi jaga hati kita untuk ibadat tu lebih baik daripada bersibuk dengan apa? Dengan duniawi. Duduk sini sibuk dengan duniawi dah kita. Pergi ke Mekah sana sibuk dengan duniawi juga. Tinggallah sekejap duniawi kita. Apatah lagi kita ada bekal bawa cukup, melainkan kita tak ada bekal, nak kena pergi berniaga cari duit pula sana. Barulah boleh kita sambung untuk hidup di sana macam budak-budak kita pergi Mesir lah. Kadang-kadang yang tak ada beasiswa, tak ada pinjaman, dia berniaga di sana. Tujuan ginya nak menuntut ilmu, tapi berniaga di sana, buka kedai makan, masak di rumah, jual pada pelajar-pelajar Malaysia kita. Sebab apa? Sebabnya untuk kelangsungan hidup di sana. Waktu duduk ngaji sana dulu pun ada sahabat-sahabat kita yang pandai buat roti cana, buat murtabak, dia buat, dia jual, kita pakat tolong beli. Sebab apa? Nak bantu kelangsungan hidup, nak belajar di sana. Kalau tak ada beasiswa, tak ada pinjaman, nak agak pada mak ayah. Belanja di sana bukan murah. Mau ratus-ratus dolar untuk hidup sebulan, nak bayar sewa rumah, nak seraf hidup di sana perlu kepada belanja besar. Jadi dia carilah rezeki sikit sebanyak. Halal, tak ada masalah, bukan salah pun. Cuma biar niat tu betul, nak ibadat pada Allah Ta'ala sambil-sambil mencari rezeki untuk kelangsungan ibadat juga, ibadat ngaji, ibadat buat haji. Itu kalau tidak berkemampuan lah. Kalau berkemampuan lebih baik kita elok. Sebab apa? Nak jaga hati kita daripada tertarik dengan meniaga. Takut duk galik dengan meniaga, laku pula serunding aku. Baru pergi seminggu dah
Dah lah dia kapal awal. Dia ni kapal awal lagi gidah. Seminggu duduk jual antara bilik ke bilik hotel serunding. Laku pula WhatsApp anak atas lagi. Musim haji lambat lagi 2 minggu lagi dia kata. Sempat sampai ni dia kata. Atas ramai lagi nak galik dengan meniaga pula. Tu jiwa kita orang awam. Kena jaga. Sebab tu saya sebut tadi, kalau boleh kelangsungan hidup kita ada belanja, tak payah. Apatah lagi haji tu haji yang pertama. Baik. Mana tadi? Berniaga pada dalam haji, tak salah. Tuhan kata, turun ini ayat. Ini disebut sebab nuzul sikit. Turun ini ayat menolak, yakni kerana menolak bagi benci muslimin, orang-orang Islam akan berniaga dalam kerja haji. Dia mari gitu daripada dulu lagi. Zaman Rasulullah lagi, orang-orang Islam ni berasa tak selesa bila pergi buat ibadat haji dalam masa yang sama meniaga. Daripada zaman Rasulullah mereka berasa tak selesa dah ni. Gini kita ni daripada Madinah ni pergi buat haji ni, nak buat haji ke nak meniaga kita ni? Tu zaman Rasulullah dulu. Jadi kaum muslimin tu berasa tak selesa dah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat tu, laisa alaikum junahun, tak salah pun. Yang penting kau jagalah hati kau biar betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Cuma meniaga tu sambil-sambil nak menanggung kelangsungan hidup sepanjang duduk di sana. Baik. Turun ini ayat menolak, kerana menolak bagi benci muslimin akan berniaga dalam kerja haji. Fa idza afattum min arafatin, dan apabila bertolak. Bukan dan tu. Fa tu terjemah maka. Fa idza afattum, maka apabila bertolak kamu daripada padang Arafah. Bila bertolak daripada padang Arafah tu, kemudian daripada wukuf dengannya, yakni dengannya tu pada Arafah. Fa idza afattum, maka apabila bertolak kamu, bertolak ni maknanya berangkat balik ke Mekah. Wukuf ni hari ke berapa Hari ke-8 ke tuan-tuan? Wukuf ni hari ke-9 ni. Dia mula bila wukuf ni? Tuan-tuan yang dah pergi haji kan? Dia mula bila wukuf? Dia mula gelincir matahari hari yang ke-9 tu. Lepas tu daripada gelincir matahari itu sampailah terbenam matahari, masuk maghrib lah. Sunat pada kita mazhab Syafi'i menghimpunkan siang dan malam. Menghimpunkan siang dan malam. Maknanya selepas daripada gelincir selepas daripada terbenam matahari, barulah kita bergerak bertolak. Maknanya kita dapat siang di situ dan kita dapat malam di situ. Barulah bergerak menuju ke satu lagi tempat, iaitu ke Masy'aril Haram depan tadi sebut, menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana pula. Cuma dalam ayat ni dia cerita, fa idza afattum min arafatin, maka apabila bertolak kamu, yakni berangkat balik. Berangkat balik setelah wukuf lah ni. Berangkat balik ke mana? Ke Mekah. Bila masuk maghrib. Kalau tak tunggu masuk maghrib pun tak apa, dia sedetik pun tak apa duduk di padang Arafah tu. Cuma afdalnya kita himpun siang dan malam. Tapi tengoklah orang ramai, kadang-kadang kena keluar awal. Sebab apa? Nak elok jam. Maka apabila bertolak kamu daripada padang Arafah. Nabi ni sebelum, kalau ikut cara Nabi tak terus masuk bumi Arafah.
sebelum daripada gelincir matahari tu pada hari yang ke-9, 9 Zulhijjah. Sini dia panggil hari buat ketupat ke apa tuan-tuan? 9 Zulhijjah. Kalau hari 8 tu dia panggil hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari yang ke-9 tu kita panggil hari Arafah. Kalau Nabi, sebelum Nabi masuk bumi Arafah tu, Nabi berhenti dulu di satu wadi, nama dia Wadi Uranah. Wadi Uranah tu sebelum gelincir matahari, maknanya Nabi duduk situ dulu. Bila dah gelincir matahari, barulah Nabi masuk ke bumi Arafah. Nabi duduk di bumi Arafah tu, start daripada masuk tu, maka Nabi bagi khutbah. Nabi bagi khutbah sehinggalah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, azan zuhur. Lepas tu bila azan zuhur, sambung lagi khutbah. Kan haji Nabi kan pada hari Jumaat. Haji Nabi kerjakan pada hari Jumaat. So ada khutbah Jumaat lah. Khutbah Arafah, khutbah Jumaat. Cuma nak sebutnya ialah, lalu Nabi akan masuk bumi Arafah tu selepas gelincir matahari. Dan akan bertolak bila mana tenggelamnya matahari lah. Selepas daripada gelincir matahari, selesai daripada apa? Daripada semayang zuhur dan semayang asar, jamak di situ, tu cara Nabi tu. Tu cara Nabi. Adapun cara kita, kalau kita pergi awal dah, lebih dah daripada 4 hari kita duduk di Mekah, memang lebih pada 4 hari pun, maka kita nak ke sana tu tak sampai jarak musafir. Tak sampai jarak musafir. Maka kita semayang zuhur 4 rakaat lah, semayang asar pun 4 rakaat. Adapun Nabi sebab dia daripada bumi Madinah, itu pun kadang-kadang jadi isu duk bergaduh juga tu antara jemaah tu. Sedangkan ayat Quran awal-awal lagi lah ayat apa larang tu, wala jidala fil hajj. Ada arak-arak yang bukan bermazhab kita, mazhab Syafi'i, dia bermazhab Hanafi. Dia tengok kita semayang zuhur tamam 4 rakaat, kadang-kadang dia marah pada kita. Padahal dia tak faham kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, pergi duduk sana lebih daripada 4 hari keluar dan masuk kita, memang lebih daripada tu pun, maka kita tak boleh dah nak jamak qasar. Maka kita semayang zuhur 4 rakaat lah. Begitulah juga nanti bila masuk waktu asar, semayang asar 4 rakaat. Tapi bagi orang yang tak faham, dia kata, mau buat benda apa ni bid'ah, Nabi semayang jamak takdim lah. Nabi semayang jamak takdim ketika di Arafah tu. Lepas tu nanti bila sampai di Muzdalifah tu Nabi jamak takhir pula, maghrib dalam isyak. Tu Nabi buat bagi orang tak erti. Gitu ada gaduh. Adapun kita orang mazhab Syafi'i, kena kira cara kita mazhab Syafi'i lah. Ataupun nak ikut dia, pandai-pandai lah. Ikut mazhab tu, ngaji cara mazhab tu, boleh, tak ada masalah pun. Mazhab ni luas kan. Kita kena buat atas ilmu je, jangan buat atas jair ikut-ikut orang je. Oi, dia jamak lah, kita jamak juga. Jangan buat ikut-ikut itu. Sebab tu nak pergi ke Mekah buat haji ke buat umrah ke, mengaji biar reti, biar faham. Pergi kursus haji tu dengar betul-betul, jangan pergi tidur. Barulah ibadat kita sah dengan ilmu. Baik. Sini dia tak sebut detail lah. Mana tadi? Fa idza afattum min arafatin, maka apabila bertolak, yakni berangkat kamu balik ke Mekah, selesai dah wukuf di Arafah, dalam perjalanan nak balik ke Mekah dah lah. Cuma nak balik ke Mekah tak direct ke Mekah, singgah dulu di Muzdalifah. Bertolak kamu daripada padang Arafah, kemudian daripada wukuf dengannya, yakni pada Arafah tu, apa yang Allah Ta'ala ajar pada kita, fadhkurullaha indal masy'aril haram. Dah selesai wukuf, nak balik ke Mekah, dah dalam perjalanan nak balik ke Mekah, maka kata Allah, hendaklah kamu banyak-banyak sebut akan Allah pada sisi masy'aril haram. Masy'aril haram ni apa? Muzdalifah. Tu Masy'aril Haram situ maksud dia adalah
Muzdalifah. Dengan cara bagaimana? Banyak-banyak sebut akan Allah Ta'ala tu dengan talbiyah. Talbiyah ni sebagaimana yang tuan-tuan maklum itulah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik tu seruan ataupun jawapan kepada panggilan daripada Allah Ta'ala lah. Kalau apa, orang belah pantai timur, bila dipanggil nama, boleh jadi dia jawab weh. Dia jawab weh gitu. Weh tu talbiyah tu dipanggil. Ya, kita orang Kuala Lumpur, tuan-tuan orang Kuala Lumpur, orang panggil nama, "Hey Zaid." Ya tu talbiyah tu. Allah Ta'ala panggil, "Mari buat haji." Ya Allah, aku datang. Tu dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku datang. Sebabkan perintah datang mengerjakan haji ni kan mula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lagi. Wa adzin fin nasi bil haji tu. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Ibrahim supaya azan. Azan maknanya laung kuat-kuat biar sampai kepada seluruh alam. Nabi Allah Ibrahim kata, macam mana nak sampai? Mic pun tak ada masa tu. Mikrofon tak ada, speaker pun tak ada, pembesar suara apa pun tak ada masa tu. Macam mana nak sampai seruan ni ke seluruh dunia? Kerja engkau memanggil, kerja aku menyampaikan, kata Allah Ta'ala. Tu yang cerita ayat wa'adzin fin nasi bil haji. Kata Allah Ta'ala, ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Tu cerita Allah Ta'ala. Seruan tu pasti akan sampai. Tu mana-mana orang yang sampai seruan dia dan dia sahut pada masa tu, dia akan pergi ke Mekah. Kita yang tak sampai lagi ni takut-takut tak jawab macam masa Nabi Allah Ibrahim panggil dulu. Nabi Allah Ibrahim panggil dulu lagi, lama dah dia panggil. Zaman dia lagi. Wa adzim fin nasi bil haji ni. Orang yang dengar ya'tu karijala, akan datang walau berjalan kaki ataupun dengan unta, kenderaan yang dhaif naif, tetap akan datang. Min kulli fajjin amik, daripada ceruk rantau manapun, bila sampai seruan tersebut dia akan datang. Takut-takut masa kita dengar seruan tu dulu kita tak jawab, roh kita tak jawab panggilan tersebut. Tu yang tak pergi haji lagi kita. Jawab sekarang azam kuat-kuat dalam diri kita, simpan duit, azam kuat-kuat nak pergi ibadat haji. Ibadat haji ni kan salah satu daripada rukun Islam. Baik. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Banyak-banyakkan mengingati Allah Ta'ala ni dengan apa? Dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik tu, dan tahlil selang-seli antara talbiyah tu. Boring dah talbiyah, tahlil pula. Dan doa, boring talbiyah, boring tahlil, baca pula doa, minta dengan Allah Ta'ala. Baik. Noktah situ tu. Takut baca tak faham kan? Situ noktah dulu. Masy'arul haram itu, dia nak sebut sikit masy'aril haram ni apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tu. Masy'aril haram itu bukit, sebuah bukit pada akhir Muzdalifah, yang terletak hujung bumi Muzdalifah. Bumi Muzdalifah ni kan dia jenis memanjang gitu kan. Kalau duduk di Muzdalifah, mabit di bumi Muzdalifah tu, situ memang tidak ada beza langsung antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau di Arafah ni nampak lagi, yang duduk dalam khemah, yang duduk luar khemah, lepas tu berkongsi tandas, air dan sebagainya. Adapun Muzdalifah ni sebab nak duduk semalaman je, malam tu je, nak menunggu apa? Nak menunggu bergerak pula ke Mina, nak menunggu tengah malam, sebab melontar tak masuk selagi tak tengah malam, malam raya. Begitu juga orang yang balik ke bumi Makkah nak tawaf pun tak masuk juga waktu tawaf selagi mana tak masuk tengah malam, malam raya. Jadi duduk di bumi Arafah, di bumi Muzdalifah tu berbaring, kadang-kadang apa yang ada je, kain ihram, kadang-kadang kaki dia atas kepala kita, kaki kita atas kepala dia pun tak kisah. Situ sama ibaratnya manusia, kaya raya, lebih tak lebih duniawi dia, sama saja di bumi Muzdalifah. Isyarat. Kita boleh tulis situ. Masy'aril haram itu bukit pada akhir Muzdalifah dinama Qazah. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.